Assalamualaikum, nama saya Asif Bukhari bin Osman. Nombor matriks 2011289 akan berkongsi tentang jenis-jenis pelaburan yang terdapat di Malaysia. Sebelum itu, menurut Kamus Dewan edisi ketiga, pelaburan yang mana kata asasnya adalah labur, membawa maksud meletakkan sejumlah wang sebagai modal untuk sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda. Terdapat pelbagai jenis pelaburan yang boleh dilakukan. Yang pertama, iaitu pelaburan di bank, iaitu dengan cara menyimpan sejumlah wang di akaun bank. Pelaburan ini mempunyai nilai risiko yang rendah dan wang boleh dibawa masuk dan keluar pada bila-bila masa sahaja. Dividen yang diperolehi pula kebanyakannya rendah dengan nilai per 3% setahun mengikut bank tersebut. Okey, pelaburan yang kedua pula adalah pelaburan yang boleh dilakukan dengan produk-produk permodalan nasional berhad atau singkatannya ialah PMB seperti Amanah Saham Bumi Putera ASB dan Amanah Saham Nasional. Pelaburan ini juga mempunyai risiko yang rendah kerana pelaburan ini telah dijamin oleh pihak kerajaan. Mempunyai dividen 7 hingga 8% setahun, tapi ketika dulu, sekarang lebih rendah. Okey, yang ketiga, pelaburan melalui saham amanah atau lebih dikenali sebagai unit trust. Pelaburan ini mempunyai risiko yang berbeza bergantung kepada jenis dana yang dipilih. Pelabur digalakkan membuat simpanan melebihi 3 hingga 5 tahun ataupun lebih dan dividen yang diperolehi sebanyak 12% setahun, agak tinggi. Pelaburan yang seterusnya ialah pelaburan yang keempat, iaitu pelaburan di tabung haji. Pelaburan ini lebih kurang dengan pelaburan di bank namun lebih mematuhi syariah dan risikonya rendah. Dividen yang diperolehi adalah sebanyak 6 hingga 9% setahun. Okey, pelaburan yang seterusnya itu pelaburan yang kelima, pelaburan di Bursa Saham Malaysia. Pelaburan ini mempunyai nilai risiko yang tinggi namun keuntungannya berlipat kali ganda. Pelaburan ini bergantung kepada prestasi sesebuah syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia. Terdapat juga saham yang boleh melonjak naik sehingga 100% dalam masa setahun sahaja. Selain keuntungan melalui perbezaan harga saham, pelabur juga akan menerima dividen yang tersendiri. Pelaburan yang seterusnya adalah pelaburan yang ke-6, iaitu pelaburan hartanah. Pelaburan ini memerlukan modal yang besar dan kebanyakan yang melakukan pelaburan ini adalah dari golongan-golongan elit ataupun lebih disebut T20 ataupun T20. Risiko pelaburan ini bergantung kepada lokasi hartanah dan keadaan ekonomi semasa. Pulangan keuntungan juga perlu mengikut lokasi dan permintaan. Okey, pelaburan yang seterusnya, pelaburan yang ketujuh, iaitu pelaburan dalam takaful. Secara amnya, insurans ataupun takaful lebih kepada perlindungan untuk masa hadapan tanpa perlu menyentuh duit simpanan. Pelaburan ini mempunyai nilai risiko yang rendah namun sangat-sangat berbaloi untuk diambil, terutamanya dalam kad rawatan atau medical card dan juga hibah. Pelaburan ini juga mempunyai dividen kepada pelabur sebanyak 3% setahun mengikut syarikat tertentu. Yang ke-8 iaitu pelaburan seterusnya adalah pelaburan berbentuk emas dan perak dan seangkatan dengannya. Pelaburan ini mempunyai risiko yang tinggi kerana pelaburan ini berbentuk fizikal kerana mudah hilang ataupun dicuri. Mempunyai keuntungan yang jangka panjang dan keuntungan pula bergantung kepada harga pasaran emas sedunia. Pelaburan emas dan perak ini juga digalakkan juga dalam Islam kerana pelaburan ini juga tidak akan terkesan dengan inflasi sesebuah negara. Yang ke-9 pula ialah pelaburan duit melalui platform digital seperti aplikasi Wahid Investment dan Rais yang terdapat di aplikasi Google dan App Store. Okay. Risiko bergantung kepada pelabur untuk memilih rendah, sederhana ataupun tinggi, dan keuntungan juga bergantung kepada nilai risiko yang dipilih.
Pelaburan ini sah dan diluluskan oleh Bank Negara. Yang ke-10, pelaburan seterusnya iaitu pelaburan melalui platform forex trading. Tapi saya tekankan di sini, pelaburan ini tidak sah dan tidak mendapat kelulusan oleh Bank Negara. Pelaburan ini juga mempunyai pelbagai kontroversi mengenai status halal dan kepatuhan syariah yang selalu dipertikai. Namun, pelaburan ini akan memberi pulangan yang sangat-sangat lumayan, tetapi transaksi tidak dikawal selia dan mempunyai nilai risiko yang sangat tinggi, terutama kepada mereka yang tiada ilmu dalam urusan perdagangan mata wang dunia. Terdapat pelbagai lagi jenis pelaburan, tetapi setakat ini sahaja yang akan saya kongsikan. Anda boleh Google ataupun apa sahaja. Tidak mengapa untuk tidak melabur jika tidak mempunyai wang lebihan, hanya cukup untuk makan, cukup untuk keperluan. Berlaburlah dengan bijak dan ingat nilai kejayaan tidak ditentukan oleh nilai mata wang ringgit semata-mata, walaupun seronok mempunyai wang yang banyak. Jadilah seorang yang realistik dan ikut kemampuan masing-masing. Kerana hidup ini bukan satu perlumbaan, tetapi sebuah perjalanan. Lain orang, lain cerita. Ingat, ukur baju di badan sendiri. Tidak perlu cemburu dengan harta dunia. Saya sudahi perkongsian saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.